Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So pada pagi ini kita mulakan dulu kuliah kita secara atas talian dengan umum kitab Al-Fatihah. Okey, baik pelajar, kita sudah bincang berkaitan dengan model rawatan dan pemulihan yang kita gunakan untuk penyalahgunaan bahan dan penagihan dadah. Jadi sebenarnya terdapat dua istilah yang berbeza, penyalahgunaan bahan dan juga penagihan dadah. So penyalahgunaan dadah ni lebih kepada kita menyalahguna dadah, tapi kadang-kadang tidak membawa kepada ketagihan. Tapi kalau penagihan dadah ini adalah mereka yang terlibat dengan menggunakan dadah tapi menyebabkan ketagihan yang hingga dia tidak boleh mengawal. Dan antara faktor-faktor yang menyebabkan penagihan, kita katakan penagihan ini adalah apabila dia mengalami withdrawal effect yang sangat teruk. Daripada cikgu tutup cermin dia. Okay. So pada hari ini kita tahu bahawa dalam rawatan penyalahgunaan bahan atau dadah ni, kita boleh bagi rawatan lah macam-macam, bermula dengan kita kenal pasti tahap kesediaan klien ataupun penagih ataupun pesakit untuk berubah. So kita mengikut tahap kesediaan itu, lepas kita memahami tahap kesediaan itu, kita memberi intervensi-intervensi yang sesuai mengikut terhadap perubahan tu. So dia merupakan satu proses, model yang kita tengok dia merupakan satu proses yang mana dia ada step by step yang kita kena ikut lah. Namun demikian kalau kita tengok bagi mereka yang terlibat dengan rawatan ni, apabila dia sudah sampai kepada satu tahap action pelaksanaan mungkin berlaku relapse. Relapse ni apa? Iaitu kembali balik menggunakan dadah yang menyebabkan mereka kembali menagih. So dalam proses rawatan yang menyebabkan rawatan dan pemulihan penyalahgunaan bahan ini, kita nak sampai kalau boleh tahap maintenance. Maksudnya dikekalkan dalam dia tidak lagi terlibat dengan penyalahgunaan bahan, dan kalau boleh dia capai satu tahap bukan maintenance tapi kita boleh tamatkan sesi itu dalam keadaan dia yang dipanggil sebagai sobriety. Maksudnya dia sudah rasa tenang dan bebas dari menggunakan bahan tersebut. Baik So hari ini kita akan tengok satu tajuk yang baru iaitu maintenance and relapse prevention. Okay. So baik, hari ini kita akan tengok satu tajuk yang baru. So mungkin hari ini kita ambil sampai sejam dulu sebab cikgu ada program pada selepas 9:30. Jadi kita mungkin ambil 1 jam dan kita akan sambung lagi untuk sejam yang akan datang pada next perjumpaan. Baik, so hari ini kita akan bincang sikit berkaitan dengan maintenance dan relapse prevention. So apa yang dikatakan dengan maintenance dan apa yang dikatakan dengan relapse prevention. So maintenance ni adalah kita cuba kekalkan dia supaya ia kekal dalam yang dikatakan sebagai gaya hidup tanpa bebas daripada dadah, free from drugs use. Itu dia dapat kekal. Namun kita kena faham bila dia terlibat dengan penyalahgunaan bahan, salah satu benda yang paling sukar adalah untuk nak maintain. Nak maintain sebab akan berlaku relapse. Relapse prevention dan kenapa berlakunya relapse. Jadi kita akan tengok dengan lebih dalam, fokus kita kepada tajuk ni, kenapa boleh berlaku relapse. Walaupun dia sudah mengalami proses-proses yang kita tengok dah tersusun dan dia dah ada, tapi kenapa dia relapse. Kenapa dia kembali balik penagihan sumber dadah. Kita tengok apa yang dikatakan dengan relapse. So relapse ni dia adalah, kalau kita tengok dalam nota uncontrolled return to alcohol or other drugs used following competence treatment or after a period of abstention. Maksudnya adalah suatu dia kembali balik
iaitu kalau terlibat dengan meminum alkohol ataupun menggunakan dadah selepas menjalani rawatan ataupun fasa abstinence ni macam pantang larang tau. So kita faham kan, dia dah menjalani fasa pantang larang tu, dia dah tak ambil dadah, dia tak pergi ke tempat-tempat yang boleh menyebabkan diri dia kepada terlibat benda tu. Tapi akhirnya dia kembali kepada dadah tapi uncontrolled return. Maksudnya uncontrolled ni maksudnya kat sini dia tak boleh kawal lah balik. Maksudnya dia kembali kepada memang asal. Tapi setelah dia menjalani rawatan, tapi dia relapse balik. So ini the greatest problem substance abuse and dia alcohol counselor fees lah. Dan inilah yang boleh dikatakan masalah utama ataupun masalah yang paling besar dihadapi oleh kaunselor apabila kita berhadapan dengan pesakit yang mengalami ketagihan ini. Nah, ini kita boleh katakan sebagai normal. Dan 90% of all clients treat for substance abuse relapse within 1 year after the discharge from treatment. Tengok banyak tu 90%. Melalui kajian Judis pada tahun 2002, dia mendapati bahawa 90% klien yang telah dirawat yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ini, dia akan kembali menggunakan meminum alkohol ataupun dadah dalam tempoh 1 tahun. Tempoh 1 tahun. Biasanya paling awal rawatan yang dilakukan kepada mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ini biasanya 3 bulan. Ini adalah tempoh yang paling minimum lah dia masuk dalam rawatan tu biasanya 3 bulan saja. Dan lepas 3 bulan tu dibebaskan daripada rawatan dan juga pemulihan yang intensif, dan biasanya dalam 1 tahun tu kita melihat dia kembali balik menagih. Pengulangan relapse ni kita kata pengulangan kalau kita ikut teori teorikal ada beberapa fasa. So fasa yang terakhir apabila pengekalan ataupun yang sama ada penamatan ataupun pengulangan. So pengulangan yang dipanggil relapse. Jadi kita tengok ada 3 different states, ada 3 keadaan yang berbeza. Satu, katakan dia ni seorang peminum alkohol lah, dia alkoholik. Dia seorang alkoholik, lepas tu dia dah mengalami sakit-sakit, dia tak banyak masalah apabila dia minum. Jadi dia menjalani rawatan. Dia buatlah rawatan dan pemulihan. Mungkin dia menjalani rawatan dan pemulihan di suatu pusat ataupun terlibat dengan AA, iaitu Alcoholics Anonymous, yang 12 prinsip tu. Dalam masa 3 bulan dia dah selesai. Kita tamat tempoh rawatan dia. So bila tamat dia tempoh rawatan tu, jadi dia kembali minum tapi secara sosial. Secara sosial dia minum sikit je, tapi dia tak kita tak katakan dia boleh kawal lagi. So kalau dia boleh kawal, so dalam situasi yang tidak berbahaya. Contohnya dia minum tu bukan disebabkan dia tertekan, bukan disebabkan dia murung, bukan disebabkan dia ada masalah dan dia mengambil kuantiti yang sedikit dan dalam keadaan situasi yang tidak begitu, orang kata tidak membahayakan. Contohnya dia mengambil dalam kuantiti yang sedikit dalam parti sambutan hari kelahiran ataupun perkahwinan. Sikit aja, just for fun. So luxury, so for social, and then dia ambil sikit aja, so dia boleh kawal. Yang ini kita panggil dia sebagai return. Dia return. Itu sebab kalau kita dah berubah, kalau kita dah rasa kita dah masuk fasa treatment tu, kalau boleh kita tinggalkan totally. Tapi memang ada berlaku kadang-kadang yang kita katakan dia return balik, iaitu kembali, tetapi kita katakan dia dalam non-problematic drinking. Maksudnya satu minum yang tidak memberi masalah pada dia. Mungkin dia beri social setting and for fun. So celebrate ke apa-apa function ke. Jadi kita kata itu sebagai return. Dan kedua kita panggil dia sleep. Sleep ni apa? Dia kalau bahasa kita dia macam tersungkur sikit. Temporary lapse lah. Dia ambil jangka masa yang sedikit saja. Kalau contohnya macam situasi dulu sebelum dia menjalani rawatan, dia ni memang seorang alkoholik. Ada je masalah, dia akan minum, lepas tu dia akan mabuk, dia akan pingsan. Lepas tu dia menjalani kehidupan tu, dia tahu dia ada menghadapi masalah, jadi dia menjalani rawatan. So bila dalam rawatan tu, lepas habis rawatan tu, dia adalah sikit ada masalah. Lepas tu bila ada masalah, dia pergi juga kunjung pub untuk minum.
Dia panggil itu temporary lapse lah. Dia tak ambil, besok dia boleh ubah. Besok dia boleh ubah balik. Okey, dia dah kata tak boleh ni. So dia tersungkur dan dia boleh bangun. So maksud sleep ni ataupun temporary lapse ni maksudnya dia terjatuh tapi dia boleh bangun dan dia kembali ke asal. Ini biasa dia biasa, dia panggil sleep. Okay. So yang kita kata relapse ni apabila dia return to uncontrolled substance abuse. Maksudnya apabila dia kembali dan penggunaan itu tidak dapat dikawal lagi. Maknanya kalau dia dah jatuh, bukan saja jatuh, tersungkur, tenggelam sekali. Di dalam, hanyut di dalam dunia substance tadi tu. Maknanya dia telah diselubungi balik dengan substance abuse tu. Sudah dia tak boleh nak control lah. Yang ini dikata relapse. Tapi kita boleh tengok bila dia pergi sesi, katakanlah dia sudah bebas So bila katakan bila dia, seorang pesakit yang terlibat dengan kita panggil ATO ATO ni alkohol, apa ni, and ada drugs lah segmen tu ada drugs, okay, alkohol, tembakau and ada drugs lah, so ATOD, ATOD senang kita panggil substance abuse. So dia terlibat dengan substance abuse. Jadi katakan 3 bulan dia sudah habis tempoh rawatan. So dia keluar, kita ada tindakan susulan, dia panggil follow up. So follow up tu kita akan mungkin ambil dalam setahun, kita masih lagi berhubung dengan dia tapi dia sudah bebas daripada rawatan intensif tadi tu. So setiap mungkin sebulan dia akan jumpa kita balik untuk buat meeting. Dia akan jumpa kita balik untuk meeting kan. Jadi bila dia jumpa kita balik untuk meeting, untuk kita buat sesi dengan dia, dia ada beritahu. Okay, dia tersungkur sikit. Jadi kita as a counselor, kita jangan terkejut. Jadi kita kena pasti apa yang menyebabkan dia sleep tadi tu. So kita akan sentiasa menambah baik mutu dan kualiti kita punya rawatan dan pemulihan untuk membantu klien kita. So jangan sampai sleep tu terus ke relapse atau lapse tu terus orang kata kalau jatuh tu jadi kita nak suruh dia bangun supaya dia tidak jatuh, tersungkur dan tergelumang di dalam tabiat lama dia dalam penyalahgunaan bahan tadi tu. Jadi kita akan tengok sikit jadi kita tengok return ni to moderate use following a period of abstinence not necessarily problematic. So kita ni lebih detail, maksudnya return tu bahasa yang saya cikgu ulang tadi, dia menggunakan tetapi tidak memberi masalah yang serius lah kepada klien. Okay, macam tadi lah, so for fun, so celebrate apa ni, something and then dia tidak dia tidak mengambil kuantiti yang membahayakan lah. So kalau dia ambil alkohol, dia masih boleh sedar dan dia boleh memandu pulang ke rumah. Sleep ni adalah temporary lapse that neither catastrophic or regressive. Impetus for learning, examining, analyze, precipitate the sleep. Counselor, redefinition as learning experience, testing behavior as a response to environment cue. Jadi counselor kan dia boleh belajar sebenarnya daripada klien. Sebab kadang-kadang klien ni pesakit dia tak sedar atau apa yang berlaku pada persekitarannya. Jadi kita boleh bersama-sama dengan klien kita analyse. So kita analyse balik situasi yang berlaku sebenarnya kepada klien tu. Apa yang sebenarnya yang berlaku. Okey? Jadi kita boleh tahu apakah kata pencetus-pencetus ataupun petanda-petanda environment yang boleh memerangkap klien tu supaya dia lebih sedar. So bila dia pergi kat tempat tu, dia boleh sedar, okey ini bahaya, ini bahaya. Jadi namun kita tengok sleep ni akan reduce guilty, anxiety and embarrassment. Enable to client to get back to track without turning to sleep into a full blown relapse. Maksudnya bila dia terlibat dengan sleep ni sebenarnya kita kena faham psikologi klien tu, dia akan rasa bersalah, rasa bimbang, rasa malu dan rasa klien dia tak bersama-sama dengan rawatan tu, jadi dia mungkin sleep, itu dia relapse tadi. Jadi if not may result abstinence violation effect, AVE. Maknanya jika tidak, dia akan menyebabkan klien ni terlibat daripada kesan kepada dipanggil AVE tau, kesan pelanggaran abstinence tadi tu. Contoh kalau kita baca dulu nota, Encik akan terangkan. The abstinence violation effect refer to the negative cognitive, internal, stable, uncontrollable attribution, cognitive dissonance.
an affective response seperti guilt, shame experienced by an individual after a return to substance use following a period of self-imposed abstinence from the substance. Maksudnya macam ni tau. Jadi the abstinence violence effect ni adalah menunjukkan kepada suatu emosi dan juga kognitif yang negatif yang mana dia merasa bersalah, dia rasa macam apa ni bimbang dengan apabila dia maksudnya apabila dia terlibat dengan penggunaan dadah tadi tu ataupun substance abuse tu. Jadi dia sleep, jadi dia ada perasaan bersalah ni. Jadi bila dia terlibat dengan abstinence violation effect ni, the negative emotion they experience great confusion, profound anxiety, decreased self-esteem, embarrassment and progressive self-esteem lead to permission about the possibility to recovery lah. Maknanya bila dia terlibat dengan lapse ni, dia ada macam dia ada berkaitlah dengan dia rasa pesimis. Okay? Possibility recovery, dia rasa macam pesimis dan dia rasa macam rawatan yang dia lakukan tu macam sia-sia. Jadi sleep ni kalau kita tak dapat atasi dengan berhati-hati, dia akan masuk ke satu fasa yang dipanggil the abstinence violation effect, iaitu kesan pelanggaran kepada rawatan dari abstinence macam kita panggil pantang larang lah. Sebab bila kita terlibat dengan dadah ni, kita akan melakukan satu pantang larang. Satu, bila sleep ni, dia boleh masuk kepada abstinence violation effect, dia rasa bersalah. Apa maksud dia rasa abstinence violation effect ni? Pertama, perasaan dia, kognitif dia rasa dia bersalah, dia rasa confused, batu rendah kesan diri dia, jadi dia rasa macam jejak rawatan tu tidak bermakna. Jadi bila sleep ni, kalau kita tak dapat atasi dengan baik, dengan berhati-hati, jadi dia akan pergi ke relapse tadi ni. Relapse ni lah yang kita rasa serious situation di mana klien resume an abuse pattern of use after a period of treatment, induced abstinence and control use. Maksudnya dia dah masuk kepada fasa yang lebih serius yang mana kita panggil uncontrolled behavior tadi tu. Kita dah tak boleh nak kawal lah tingkah laku tu yang menyebabkan dia terlibat dengan dadah tadi tu. Occur in our conception following sleep if not managed correctly and redefined as a learning experience. Maknanya bila dia terlibat dengan sleep tadi ni, dia return, lepas tu dia terlibat dengan sleep ni, kalau katakan kita tak dapat, kita tak betul-betul redefine balik, kita kena redefine sebagai as a learning experience. So pada tahap ini, dia klien akan menghadapi situasi yang dia panggil abstinence violation effect. Apa maksud AVE ni, abstinence violation effect ni? Maknanya klien ni akan rasa macam tertekan, dia rasa macam dia rasa tertekan, dia rasa macam dia tak boleh nak, dia rasa macam tertekan, dia memberi kesan tertekan, dia rasa rendah diri, dia rasa rendah diri, tertekan, dia rasa bersalah. Dia tidak melihat itu sebagai satu proses pembelajaran, maka dia akan kembali kepada relapse. Yang ni lah yang bahaya belajar, kerana dia bermula dengan sleep tadi tu. Okay. Okey. Jadi kita nak tengok relapse prevention model macam mana kita ada beberapa model yang boleh membantu kita macam mana kita nak elakkan daripada relapse tu berlaku. Jadi kita boleh tengok daripada disease model, ada 3 model yang kita boleh tengok, social learning theory ataupun biopsychosocial model. Jadi macam mana kita nak maintain dan relapse prevention. Maknanya pelajar, bila kita buat proses pemulihan dan rawatan ni, bila kita masuk tahap maintenance, maksudnya maintenance macam mana kita nak maintainkan dia, kita kena faham macam mana kita nak ambil langkah-langkah pencegahan daripada seorang pesakit itu kembali balik menagih ataupun relapse tadi tu. Baik, kita tengok daripada dari disease model. Jadi kita tengok, kita faham seen as a progressive and irreversible. Kita dah faham apabila seseorang itu mengikut disease model, apabila seseorang itu terlibat dengan dadah, pengambilan ataupun penyalahgunaan bahan, dia sebenarnya dia sudah terlibat dengan satu pesakit, satu penyakit yang progresif dan irreversible. Dia tak boleh nak kembali balik. So bila dah terlibat dengan tu, bila dah kena penyakit tu, maknanya dia kena faham dia adalah pesakit yang mana dia kalau dia tidak dirawat, penyakit itu akan bertambah dan dia tidak boleh kembali.
Jadi define the client as the either abstinence or relapse. Maksudnya kalau kata klien ini dia nak sembuh daripada rawatan itu, sama ada dia tinggalkan, dia berpantang larang, maksudnya dia tidak mengambil mengambil bahan itu secara total, ataupun kalau dia tidak berjaya dia akan relapse. Ini dua ini kan kita tengok yang disease model yang mula-mula kita belajar. Ini kita kembali balik. Jadi relapse adalah consider part of the disease. Maknanya katakan kalau seseorang itu katakan dia terlibat dengan penyalahgunaan dadah jenis opiat. Ya, opiat. Jadi dia mengalami ketagihan, dia mengalami mengalami withdrawal effect sangat teruk. Jadi bila dia sangat teruk, kita katakan dia dalam disease model ni kita kategorikan dia sebagai pesakit. Dan pesakit. So bila kita bagi rawatan kepada dia, dia kembali balik relapse, mana kita consider dia, kita anggap dia sebagai relapse ini adalah juga sebagai penyakit. Jadi bila kita faham dia sebagai penyakit, jadi dari disease model kita kena bagi dia rawatan. Kita kena bagi dia ubat. Apakah ubat yang merawat dia supaya dia tidak relapse? Jadi in this view, substance abuser, whether using drug or not, are involved with a progression of their disease. Maksudnya mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni, sama ada dia guna dadah atau tidak atau terlibat, jadi dia akan menyebabkan a progression of their disease, akan menyebabkan penyakit itu akan bertambah teruk. Any substance use will immediately reactive the disease process. Any substance use will immediately reactive the disease process. Maknanya apa-apa penyalahguna bahan ni akan kata reactive the disease process lah. Maksudnya dia immediately reactive. Dia akan memberi tindakan yang segera dalam proses penyembuhan itu. Within the frame, client are taught that they only change or recovery of abstinence. Within the framework, client or taught that they only change to recovery is abstinence. Dalam framework ini, client akan fikir dan dia change and recovery abstinence. Those two injunction, you must be abstinent to be well or you are chronically relapse as disease. Maknanya dalam proses model ni, model teori ni, dalam proses model teori ni ada dua je benda kita kena faham. Ada dua saja benda yang kita kena faham dalam disease model ni, bahawa pertama sekali kita kena abstinent to be well. Maksudnya kita kena menjalani pantang larang. Kita kena menjalani pantang larang. Maksud pantang larang kat sini, ada benda yang kita rasa macam abstinent ni, maksudnya kita kena ambil langkah pantang larang. Ambil pantang larang ni maksudnya kita jangan ambil lagi dah bahan tu. Jangan ambil, tinggalkan. Kalau kita tidak tinggalkan, maknanya kita akan relapse. Di sini kita akan dapat penyakit relapse, dan penyakit relapse ni dengan lebih kronik lagi. Kita akan lebih kronik lagi. Jadi dalam disease model mudah saja dia punya pendekatan. Sama ada kamu tinggalkan, jangan ambil, ataupun tinggal relapse disease ni maksudnya kita ulangi balik. Kita tinggalkan abstinent, masih abstinent to be well, maksudnya kita abstinent ni maksud ambil pantang larang ataupun tinggalkan, ataupun you akan terlibat dengan penyakit chronically relapse ini lebih bertambah teruk. Jadi which one you want? Okay. So dia bagi dua pilihan saja dalam disease model ni. Jadi kita kena ambil langkah pencegahan. So kalau kamu tidak ambil langkah pencegahan, kamu tidak tinggalkan penyalahgunaan bahan ni, awak akan terlibat dengan relapse. Dan relapse juga dalam disease model adalah satu penyakit yang digelar sebagai satu penyakit kronik. Okay, kronik. Okay. Kita tengok dalam disease model pertama, dia ada recovery. Client need to build skill at each stage. Counselor help develop daily structure. Maknanya di dalam disease model dia ada rawatan dia. Okay, ada rawatan dia, ada rawatan-rawatan dia, dan ada tugasan-tugasan ataupun orang kata assignment lah dia kena buat. Atau maksudnya ada klien tu sendiri perlu buat sesuatu perlu buat sesuatu apa yang dia perlu buat. Yang pertama sekali stabilization. Okay, stabilization. Okay, client stabilization ni, client have sought treatment acute withdrawal. Maksudnya pada fasa ini pada fasa stabilization ini, client have sought treatment acute withdrawal. Maksudnya klien itu sedang mencari rawatan dan acute withdrawal lah. Pada kali ini klien itu tengah mencari treatment dan acute withdrawal. Maksudnya pada zaman ini kita nak stabilkan dia daripada klien ini daripada withdrawal effect. Withdrawal effect.
Maknanya pada fasa ini klien kebanyakannya macam apa dia macam withdrawal kan, macam bila dia tak dapat dadah tu dia menggigit. Pada fasa ni kita bagi dia dulu stabilization, bagi dia dulu stabil, supaya klien tu tidak apa ni, dia rasa lebih stabil lah. And then dia masuk early recovery, began to learn how to live without the drug. So ini fasa yang kedua yang terlibat dari disease model apabila dia nak pergi ke relapse prevention. Pertama kita fasa tadi stabilization, maknanya kita bagi dia stabil dulu. Stabil supaya dia tak withdrawal dulu. Biasanya fasa ini kita panggil detoxification, bagi detoxifikasi supaya ia treatment tu tidak withdraw. And then early recovery began to learn how to live without drug. Okay. Early recovery began to learn how to live without drug, maksudnya early recovery ni maksudnya rawatan awal. Okay. Rawatan awal. Lepas tu middle recovery ni attempt to balance lifestyle. Maksudnya kita cuba cubaan untuk kita seimbangkan lifestyle. Menyeimbangkan attempt to balance lifestyle ni maksudnya kita cuba seimbangkan lifestyle tadi tu tidak tanpa menggunakan drug tadi. Itu kita panggil middle recovery. And then late recovery adalah kita cuba fokus long term psychological and family use isu. Kita gunakan late address long term psychological. Kita tengok apakah psychological dia dari segi fizikal dia, emosi dia ada tak. Kita tahu apakah isu-isu family dia, isu-isu family dia, dan maintenance permanent state and attention to the possibility of relapse. Maksudnya maintenance itu kita kekalkan. Maksudnya permanent ni maksudnya state of attention to the possibility of that, maksudnya kita nak kekalkan di dalam keadaan kekalkan supaya dia tidak relapse. Ini adalah fasa-fasa dalam disease model, macam mana kita nak bagi rawatan kepada klien dan apakah relapse prevention dia berdasarkan keadaan klien itu sendiri dan kesediaan klien untuk berubah. So kesediaan klien untuk berubah tu dari disease model kita tengok daripada dua aspek lah. Aspek pertama kita tengok dari segi physiological, physiological, dan aspek kedua dari segi psychological, psychological. Dari segi fizikal, fisiologi dan psychological lah. Dari segi fisiologi dari segi fizikal dia dan psychological dia dari segi psikologi lah, jiwa dia. Okay. Okay, itu dari segi disease model. Okay, apakah dalam disease model ni apakah peranan kaunselor? Apakah peranan kaunselor? Peranan kaunselor yang pertama adalah develop daily structure. Kita selalu structurekan klien kita supaya dia ada aktiviti. Dengan aktiviti tadi dia tidak terlibat dengan dadah. Lepas tu conduct self assessment. Kita buat assessment. Selalu buat assessment. Learn about the nature of addictive disease. Okay. Okay, addictive disease. Lepas tu identify and manage warning signs of relapse. Identify and manage warning signs of relapse maksudnya kita kena pasti dan uruskan apakah tanda-tanda yang menyebabkan klien itu boleh relapse. Monitor their own recovery. Monitor their own recovery itu maksudnya kita kawal pemulihan dia. When work with family member and other who can play role in preventing relapse. Work and family member. Lepas tu kita bekerja dengan family dia. We can play role in the prevention relapse. Maksudnya kita juga dalam disease model dia, kita bukan bekerja bersama klien saja, tapi kita juga boleh bekerja dengan keluarga. Keluarganya sebab kita rasakan keluarganya sebagai sumber sokongan. Sumber sokongan. Jadi kita juga boleh bekerja dengan keluarga dia. Dan apakah peranan klien? Needs to build skill at each stage and for long term maintenance. Maksudnya klien punya peranan macam kaunselor pun ada peranan pada disease model ni. Klien pun ada peranan. So peranan klien adalah build skill at each stage and for long term maintenance lah. So maksudnya kita bina skill tu pada setiap stage and ambil long term tu maintenance untuk ambil jangka panjang yang kita nak buat pengekalan. Okay. So itu sahaja untuk disease model. Okay. Nanti kita akan masuk pula di social learning.
So kita kita rehat 5 minit dulu kita rehat 5 minit untuk kita hadam dulu yang ni, lepas tu kita akan masuk social learning So pelajar jika ada soalan boleh ajukan soalan pada pagi ni. Okey. Okey. Kita sambung sikit sebelum kita sambung, kita tengok dulu. Cikgu rasa disease model ni sekarang ni banyak digunakan di Malaysia
kita banyak guna edisi model, maknanya kita lihat pejalan mereka yang terlibat dengan dadah ni adalah mereka mereka adalah pesakit. So kita tanya Izzuan yang lama mungkin Izzuan ada pengalaman bersama penagih Izzuan ada di talian ke Izzuan? Ada cikgu. Okey Izzuan pernah bersama dengan penagih, pernah menjalani rawatan ataupun pembulian bersama penagih? Pernah cikgu. Okey, kalau di peringkat di penjara kita melihat penagih ni sebagai apa? Sebagai pesakit ke, sebagai orang yang bersalah ke, apa kita lihat sebab orang yang terlibat dengan dadah ni ataupun penyalahgunaan bahan ni? Macam saya di penjara saya melihat dia ni sebagai pesalah. Bersalah lah Okey, tapi sebab apa dia bersalah? Sebab apa? Mungkin sebab dia satu, dia melanggar undang-undang lah. Jadi sebab apa dia melanggar undang-undang? Sebab apa? Sebab dia mengambil dadah. Jadi bila dia ambil dadah ni, dia macam cikgu cakap lah, dia jenis penyakit cikgu. Jadi kita perlu merawat banduan ini cikgu. Maknanya dalam kita menjalani hukuman, dia juga dalam penjara tu sendiri ada satu rawatan yang kita bagi khas ke untuk mereka? Ya, betul cikgu. So, apakah rawatan yang kita bagi biasa dekat? Jadi maknanya pertama sekali bila dia masuk penjara, sebab dia langgar undang-undang, jadi kita anggap mereka ni terlibat, mereka ni sebagai pesalah. Ya, So cikgu. lepas mereka tersalah, lepas tu bila yang penagih ni kita lihat dia juga sebagai bukan saja pesalah tetapi dia juga adalah pesakit. Ya, cikgu. Jadi pesakit ni maknanya ada satu model khas lah yang penjara jalankan untuk rawat pesakit ni. Ya, cikgu. Betul cikgu. Maknanya kalau begitu, apakah rawatan yang kita bagi? Biasanya berapa lama tempoh rawatan tu Izzuan? Macam ni penjara cikgu, dia bagi mula-mula yang baru masuk untuk yang dadah ni, dia ada 4 peringkat cikgu. Di mana peringkat pertama iaitu dipanggil orientasi selama 2 bulan cikgu. Orientasi ni untuk kita memupuk dia punya disiplin dan juga dia punya fizikal. Maknanya 2 bulan. Maknanya Izzuan, yang orientasi ni memang untuk yang mereka terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni. Ya cikgu. Semua bersalah. Biasanya kita fokus pada dadah saya cikgu. Macam tempat saya, penjara pusat Kota Sindungu ni dia fokus untuk banduan kes dadah sahaja cikgu. Okey, maknanya pertama tadi dia akan menjalani orientasi selama 2 bulan. Ya, selama 2 bulan. Okey, apa yang biasa dia buat dalam orientasi tu? Biasanya kita akan buat macam fizikal cikgu, macam apa? Fizikal macam kawat kaki, dan juga bagi yang beragama Islam cikgu, mana-mana yang bab-bab agama ni yang lemah dia akan ditapis untuk disadar. Maksudnya kalau yang tak boleh sembahyang, yang macam buta Al-Quran, dia akan diasihkan untuk mengajar, untuk mengenal asas Al-Quran cikgu. Maksudnya asas-asas Al-Quran dan juga fardu ain ke macam mana? Ya cikgu, fardu ain sekali cikgu, semua sekali. Semua sekali lah, maksudnya dia mantapkan dari segi jiwa untuk fardu ain dulu lah. Ya cikgu, ya. Okey, lepas tu apa yang dia lakukan? Lepas tu untuk ke fasa kedua iaitu fasa pengukuhan diri, maksudnya selepas dia lulus ujian untuk fasa pertama barulah dia akan dinaikkan ke fasa kedua cikgu. Ini fasa halakah. Maksudnya kalau beragama Islam maknanya fasa halakah ni maksudnya ada rumah ngaji, ada tahfiz Al-Quran. Maksudnya dia akan tiap penjara buka 2 macam apa? Untuk yang beragama Islam lah. Contohnya rumah ngaji bagi yang betul-betul dapat membaca Al-Quran. Mana bagi banduan yang boleh membaca Al-Quran, dia akan diserahkan kepada tahfiz cikgu. Maknanya ada bagi mereka yang tak reti baca, jadi kita akan masuk rumah ngaji. Ya cikgu. Yang lepas tu yang boleh mengaji, kita nampak dia ada macam bakat lebih sikit lebih kepada tahfiz lah. Ya cikgu. Okey. Itu tempoh selama 6 bulan cikgu. Jadi 6 bulan Okey. Lepas lulus untuk fasa kedua ni, dia akan pergi ke fasa ketiga, itu fasa kemahiran. Maksudnya pihak penjara akan buat temu duga yang akan ditemu duga oleh beberapa orang pegawai yang terlibat. Maksudnya
kita akan melihat banduan ni dia ada kemahiran segi apa. Maksudnya kemahiran dari segi berkebun, menjahit, memasak atau juga membuat ukiran perabot cikgu. Kalau dekat sana apa dia punya skill maksudnya bidang-bidang vocational yang disediakan untuk banduan Uh, untuk mereka Okey, kalau di tempat saya dia ada pertanian, pertanian menenun songket, songket, kemahiran apa pertukangan ukiran kayu, ukiran kayu, memasak dan juga membaik pulih, maksudnya membaik pulih kerosakan kecil sebagai contohnya maintenance tandas atau air yang pecah macam tu cikgu. Kemahiran-kemahiran piping cikgu macam tu. baik pulih macam elektrik ada terlibat. Macam tempat saya tak ada cikgu. So baik pulih macam plumbing lah ni Ya cikgu. plumbing Okey, kat situ lelaki semua kan campur. Kat tempat saya cuma lelaki cikgu. Lelaki lah Tempoh ni selama 1 tahun cikgu. Okey, ni 1 tahun Ah, Lepas tu, selepas dia berjaya dalam fasta ni, maksudnya dia akan pergi ke peringkat khas. Maksudnya, dia akan Sampai ditemuruka. maksudnya lepas dia pergi lepas dia fasa 3 ni kemahiran lepas tempoh 1 tahun, selepas 1 tahun ni dia masuk ke fasa 4. So Maksudnya, fasa 4 ni kita panggil program khas. program khas cikgu. Maksudnya, program khas ni bukan semua banduan terpilih sebab apa dia boleh bekerja di luar penjara cikgu. Oh, boleh kerja di luar penjara dengan pemantauan Ya, dengan pemantauan cikgu. Tanpa senjata. Jauh sampai senjata. Okey. Tapi yang ni untuk fasa 3 ni nak pergi ke fasa 4 ni tak semua yang fasa 3 akan pergi ke fasa 4 dia akan pilih lah. Ya akan pilih cikgu. Banduan fasa 3 yang kita tengok macam dia punya peribadi tu okey kita masuk ke fasa 4. Maksudnya dia punya disiplin okey, tak ada masalah dengan penjara, semua kita akan pilih dengan betul-betul teliti cikgu. Maknanya tak semua fasa 3 akan pergi ke fasa 4 macam tu ke? Ya, betul, tak semua cikgu. Okey. Sebab Okey, diorang itu ni sebab diorang ni dibayar gaji cikgu. Oh, berapa jam dia bayar tu? Bukan, dia macam kalau fasa 1 dia panggil kolam merah. Kolam Fasa merah. 2 gaji 1 hari 30 sen cikgu. Okay, ni maksudnya 1 hari dia bayar 30 sen lah. Ya. Yang kedua kalau Maknanya duit tu dia simpan macam mana tu? Dia bagi kepada panduan tu ke ataupun dia masukkan dalam bank ke macam mana? disimpan di dalam penjara ni ada unit amanah cikgu. Dia tabung amanah disimpan untuk kegunaan pembelian dalaman dan juga masa bebas nanti cikgu. Okey, maknanya kalau dalaman dia nak beli apa-apa dia guna duit ni lah, dia akan Ya. apply dekat tabung amanah. Ya betul cikgu. Okey, kalau katakan orientasi tu dia pakai kolam merah, so Aha. fasa 2 pakai kolam apa pula? Fasa 2 dia pakai kolam hijau cikgu. Kolam hijau Okey. Itu gaji dia 60 sen cikgu satu hari. Dapat 60 sen. Ha. Ada kemungkinan tak kalau fasa 1 kalau dia ada masalah dia tak akan pergi ke fasa 2, dia akan kekal di fasa 1. Ada cikgu. Maksudnya kalau dia gagal dalam fasa 1, dia tak lulus ujian, dia akan diberi ulangan selama 1 bulan cikgu. Oh, maksudnya kalau kata 2 bulan tu dia tidak ada apa-apa kesan daripada fasa 1 tu, dia ada fasa ulangan selama 1 bulan balik. Ya. Lepas tu sekiranya 1 bulan dia tak lulus juga, pihak penjara akan bermusyawarah akan mengenakan tindakan kepada dia, maksudnya kita akan kenakan hukuman kepada dia cikgu. Maknanya kita dah bagi dia peluang untuk gunakan kaedah yang dia agak nampak macam tak adalah teruk sangat kan. Kita bagi dia kawan. Tapi bila dapat dia tak berubah tu kita akan bagi punishment yang lebih tinggi lah Ya cikgu. Okay, selepas menjalani fasa 1 bulan tu. Ya cikgu. Okay. Lepas tu dia akan masuk fasa 2 halakah ni dia pakai kulit hijau kan? Kulit hijau. Nampak macam ni masuk hijau ni maksud nampak lebih kepada keagamaan lah ni. Ya cikgu. Lepas tu fasa 3 dia pakai kulit apa pula? Kulit biru cikgu. Okey, kulit biru. Biru muda. Biru cerah sikit cikgu. Okey, dan fasa akhir, fasa 4?
Dipanggil blue shoot. Maksudnya dia biru gelap cikgu. Dia punya collar dia. Blue shoot dia panggil. Oh, yang tadi biru muda, yang ni biru gelap Gaji dia yang untuk falsafah dia sehari RM1 cikgu. Okey, bagus. Kalau sebulan dah RM30 dah tu. Ya cikgu. Kalau fasa 3 berapa dia bayar? Tak silap saya 80 sen silap saya. Berapa sen? Ha. Okey. Maknanya kalau dia keluar tu memang dia ada duit lah dekat tabung awal lah. Ya betul cikgu. Hmm. Maknanya dekat penjara tu bukan saja hukuman semata-mata lah, tapi ada dia punya Ha. modul lah untuk Kita membantu. bagi ya cikgu. Bagi Bagi dia mereka yang macam siap maksudnya. Ha. Izzuan tengok kalau mereka yang terlibat macam baru masuk ni kan, yang macam dia withdrawal dia teruk, ada tak pihak penjara bagi Okey. dia macam akan bagi ubat ke kat dia? Masa ni macam saya punya penjara cikgu, saya bukan terima tu daripada pihak polis, saya cuma terima daripada penjara lain. Maksudnya penjara lain si jenazah yang akan hantar ke tempat saya. Jadi untuk saya yang terima yang betul-betul ada simptom ni minimal lah sikit cikgu. Tapi kalau sekiranya ada cuma apa yang boleh pihak saya buat, cuma kita kurung dia dan juga kita rendam kolam cikgu. Oh, memang ada jugalah renang kolam Ada, lah. ada cikgu. Kalau renang kolam tu berapa lama biasa kita bagi dekat bantuan ni? Biasa, Untuk yang mendadak? biasa dalam sejam 2 jam macam tu cikgu. Hmm. Bagi dia betul-betul sejuk, mana untuk melawan dia punya ketagih tu cikgu. Oh, pada bila dia duduk dalam tu, dia sejuk, dia menggigil tu, itu macam dapat kurangkan macam tu satu proses detox ke pada Ha, ha, lebih kurang cikgu. tengok kan kalau Izzuan punya pengalaman tengok secara real kan, macam mereka yang withdrawal ni kan, apa yang paling teruk dia boleh lakukan kalau tak dapat dadah tu? Bantuan ke cikgu kalau dia punya perlakuan ni cikgu? Macam kalau kan ada withdrawal effect, macam dia kata dapat dadah kan, kan Aha. ada yang untuk kepala, ada yang Ah, berjerit, macam Izzuan sendiri macam mana secara realiti tengok? dia orang biasanya impak kepala kat dinding cikgu. Oh, pak kat dinding kan. Lepas tu kita Ha. macam Izzuan sebagai pegawai penghuni, apa Izzuan buat bila berhadapan dengan situasi tu? Kalau dia macam ni cikgu, kalau dia tak dikontrol saya akan apa? Pasungkan dia, maksudnya kita akan pakai pasung kepada untuk contohnya kepada macam orang gila dia mengamuk, kita akan pasung dia. Sama juga macam yang menagih ni dibuat perangai, kita akan pasung dia cikgu. Maksudnya kita akan apa? Ikat tangan dia, kaki dia supaya dia biar statik saja cikgu. Macam budak kecil dia bendung lah tu. Ya cikgu betul. Oh, macam tu tak boleh buat apa-apa lah. Gerak Memang tak macam boleh tu buat je apa je. lah. Betul cikgu, betul cikgu. Oh, so memang ada kalau dia withdrawal effect memang dia akan dia macam agresif macam tu Sebab dulu masa saya dekat penjara Mara, memang Hmm. macam tu dia buat cikgu. Okey, oh, jadi pasung dia macam pipi kena ni lah, kena Ya bendung cikgu. lah. Okey. Tapi tapi sebelum kita nak dapat pasung dia tu memang dia akan agresif, macam dia akan bertindak. Dulu di pengalaman di penjara Marang pernah Hmm. disimbah apa? Yang pakai tu hitam kecil cikgu pernah disimbah najis cikgu. Pengalaman pahit Maksudnya cikgu. dia simbang, maknanya kita simbah najis Dia tu kepada, dia simbah kita cikgu. oh dia pernah simbah kita lah. Oh, okey okey Ha. okey okey. Okey okey, itu mencabar tu. So pada sebab peringkat awal lah, sebab cikgu tengok Ha. pengalaman-pengalaman mereka yang terlibat dengan peringkat awal ni, salah satu dia memang ganas lah, dia memang Ya. agresif. Mengganah agresif memang macam tu cikgu. Lepas tu macam dia tak rasional lah, kan dia tak macam tak boleh Betul. fikir, kan? Sebab dia nak dadah kan. Sebab lagi satu cikgu macam di Marang cikgu dia kan ada 2 kategori. Maksudnya kalau yang apa yang jatuh hukum dia kurang sikit dia punya simptom. Yang biasanya yang tahanan remang cikgu. Maksudnya polis tangkap dari luar dapat perintah mahkamah untuk tahan remang di penjara Marang. Yang tu paling bahaya cikgu. Maksudnya dia pakai baju apa kalau tak nak reman ni? Ya baju color purple cikgu. Oh, purple. Oh, maksudnya purple Ha. So purple ni kita tak boleh buat apa kat dia sebab dia tak Ha. dijatuh hukuman kan. Betul cikgu. Kita tak boleh buat Macam apa. tak nak reman. Ha. Kalau nak handle orang macam ni memang susah cikgu. Sebab apa? Sebab dia datang memang betul-betul ketagih. Memang kalau dia buat masalah, sebab bukannya dia duduk seorang, dia akan bercampur dengan orang ramai. Jadi dia akan menimbul, biasa cikgu, bila ketagih bercampur dengan orang biasa, dia akan timbul biasanya bergaduh. Macam tu cikgu. Memang nak berisiko cikgu. Maknanya dia bila kan kalau kita baca dalam kita punya
slide kalau mereka ni macam mereka agresi, Ah, keradaan, ah, emosi terganggu. betul So bila cikgu. duduk dengan orang awam yang tak faham ni bahaya lah. Betul cikgu, bahaya cikgu. Sebab saya pernah pengalaman orang macam ni, masa tu untuk masa sebelum saya terima tugas untuk kiraan semula banduan, maksudnya dipanggil master. Memang ada lah macam banduan-banduan yang betul-betul simptom yang ketagih yang teruk. Bila buka je bilik, dia orang bertumbuk bergaduh pakai senjata yang ada cikgu, macam tu cikgu. Memang memang betul-betul nak confirm memang betul-betul tercabar juga cikgu. Mana memang kalau mereka ni tak diasingkan ke dalam satu bilik atau sebab kita tak cukup bilik? Sebab masalah utama sekarang ni sebab kekurangan bilik cikgu. Tapi untuk kes macam kes dadah dia akan bersama kes dadah. Kalau macam kes jenayah lain tu kita akan asingkan bilik cikgu. Cumanya waktu pagi kita akan buka semua sekali untuk dikumpul satu dataran yang luas untuk pengiraan cikgu. Pengiraan jumlah banduan Macam pada pagi tersebut. macam rokok Macam rokok cikgu. Okey. Okey, dalam fasa keempat kan bila dia dah masuk program PAS, maknanya dia dah boleh bekerja dekat luar dengan pemantauan. Biasanya berapa lama tempoh dia? Tempoh dia lebih kurang bergantung keadaan cikgu. Kalau berkeperluan contoh kalau kerja-kerja kebersihan biasanya dalam 1 hingga 3 jam cikgu. Kalau macam kerja-kerja melibatkan contohnya ada majlis untuk pemasangan kanopi ke apa, boleh pergi kepada 5 jam cikgu. Macam tu cikgu. Macam kalau yang ni berapa lama dia dalam tempoh ni maksudnya berapa lama dia Okey. urusan? Dia tempoh dia 6 bulan sebelum dibebaskan cikgu. 6 bulan sebelum dibebaskan. Ya cikgu. Maknanya kita nak bagi dia pendedahan dululah Ya cikgu. pendedahan dengan Supaya masyarakat lah. ya betul cikgu betul. Lepas tu bila dia orang bebas ada tak mereka macam ada kan macam parol kan, ada kan macam ada setengah tempat tu Ah, tidak lapor diri balik, ada ke macam tu? Maksudnya kalau contohnya saya sebut yang Peru cikgu. Maksudnya kalau yang Peru ni cikgu, yang dapat Peru ni pelepasan bersyarat ni maksudnya kita akan cari dia tempat kerja, maksudnya kita cari tempat kerja dan juga tempat tinggal dia. Maksudnya pegawai Peru ni akan buat pemantauan seminggu sekali cikgu. Oh, seminggu sekali. So macam mana pemantauan dibuat? Dia pemantauan secara jauh ke ataupun Dia akan buat sesial? first dia akan menggunakan jirang masyarakat setempat, maksudnya dia akan menggunakan jirang-jirang cikgu, jirang ahli keluarga dan juga lawatan secara mengejut. Maksudnya dia akan bagi tempoh pada pesalah Peru ni boleh berada di luar rumah bermula pukul 8 pagi sehingga 6 petang dan pada waktu malam antara maghrib isyak keluar di masjid. Maksudnya pegawai Peru ni akan buat lawatan secara mengejut. Sekiranya kalau banduan ini langgar syarat, dia akan boleh ambil tindakan dihantar penjara balik cikgu. Okay. Oh, maksudnya dia bergantung juga sebelum 6 bulan tu dibebaskan, lepas tu dia akan bagilah. Lepas tu ada tak program-program macam relapse prevention lah, macam nak pastikan dia kekal supaya dia tidak mengalami dadah. Macam dekat penjara ada tak model khas relapse prevention ni? Untuk penjara dia akan guna model TC, maksudnya dipanggil banduan yang masuk penjara kes yang sama yang berulang kali mengenai dadah ni. Contohnya kekerapan masuk penjara akibat dadah ni 2 hingga ke atas dia akan menggunakan model TC iaitu terapeutik community cikgu. Maksudnya dalam model ni dia akan membina hubungan kekeluargaan. Maksudnya program ni dia akan running selama 24 jam cikgu. Macam tu cikgu. 24 jam, masuk 24 jam tu apa Izwan? Maksudnya contohnya macam bukan semua yang terlibat dengan program ni cikgu, maksudnya yang terlibat ni yang betul-betul pure dengan dadah, maksudnya seramai contohnya kita buat selection seramai 40 orang. Maksudnya dalam 40 orang tu kita akan lantik lah ketua, pembantu dan juga mana-mana yang ada pengalaman untuk membantu pegawai pemulihan. Maksudnya sebagai monitor cikgu untuk pada waktu malam hari macam tu cikgu. Sekiranya banduan ni ada membuat sebarang kesilapan atau kesalahan, contohnya tak jaga disiplin, tak jaga kebersihan, tak solat, dia orang akan dikenakan hukuman cikgu.
Maknanya dalam tempoh mereka ni dipantau dalam tempoh 24 jam. Ya cikgu. Okay, macam pengalaman Izwan lah kan, ada tak elemen-elemen relapse prevention dalam TC itu sendiri? Maksudnya ini sebanyak modul 17 tu macam mana cikgu? Macam kalau relapse prevention ni biasanya dia ajar kita kalau kita berhadapan dengan situasi yang berisiko, apa yang kita perlu buat. Macam ada tak program-program macam tu? Oh, itu saya tak pasti sebab untuk kompetisi ni saya tidak ikuti secara menyeluruh cikgu. Saya tak pasti sebab saya, bagai saya untuk yang 4 pasal cikgu. Okey, maknanya ada satu program khas yang mana mereka ni terlibat dengan dadah tapi dia berulang Ya cikgu. Dia berulang maksudnya dia masuk juga tapi dia masukkan satu program khas iaitu dipanggil TC iaitu therapeutic community lah. Ya cikgu. Pendekatan dia lebih kepada macam berbentuk kekeluargaan lah. Dan Cikgu. dia dipantau antara kalangan mereka selama dalam 24 jam. Ya cikgu. So maksudnya bila berkumpul balik pagi-pagi tu, dan cikgu pernah ada pengalaman dengan TC, cikgu tak pastilah masa cikgu praktikal di Penjaga Marang juga. Okey. So TC ni maksudnya pagi-pagi tu dia akan berkumpul, so dia akan baca macam satu ikrar lah. Betul cikgu, ada ikrar dia. Saya datang dekat sini, saya sedar macam tu lah kan. Lepas tu dia baca, lepas tu dia duduk, lepas tu masing-masing akan melaporkan ada tak benda yang dia nak lapor ke kawan dia. Lepas tu tu akan bagi tahu lah. Contoh contoh dia cikgu tengok masa cikgu tengok dia program tu, dia akan cakap okey, pagi ni tadi ada seorang kawan kita dia tak masuk pinggan. Lepas tu dia yang lain akan denda tu mengikut pegawai tu. Betul cikgu. So lepas tu dia ditegur kan, tapi sebelum ditegur tu memang dia akan kena baca dulu 12 prinsip tu lah ya. Dia ada ikrar dia. Saya pun lupa apa ikrar dia kan. Jadi kita baca macam kita baca ikrar pagi-pagi tu, maka kami kan rakyat Malaysia dia ada ikrar dia. Jadi yang benda tu yang macam menguatkan dia supaya dia sedar dia boleh kena tegur, orang lain tegur akan kesalahan, jadi dia nak berbentuk jati diri dia lah. Sebab kita lihat dalam prevention, relapse prevention ni antara salah satu sebab yang menyebabkan mereka terlibat dengan substance abuse ni, mereka terlibat balik relapse kerana mereka mempunyai jati diri yang rendah. Mereka mudah terpengaruh. Jadi dalam TC ni cikgu lihat yang cikgu selama dalam 6 bulan cikgu bersama dengan TC ni, cikgu nampak dia lebih pembinaan self konsep lah untuk jati diri dia supaya kukuh. Supaya dia lebih berdikari, dia tidak mudah terpengaruh dengan dadah. Dan cikgu tengok begitulah kalau TC tu. So itu adalah sikitlah program yang ni. Cikgu tak pasti dekat sini kalau ada pengalaman sebab cikgu tak apa-apa lihat data belakang, cuma cikgu tahu Izwan ada pengalaman, jadi cikgu banyak tanya dia supaya kita dapat berkongsi pengalaman tu. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang lain lagi satu Mukramin. Mukramin pun ada pengalaman yang kita boleh gunakan pengalaman dia untuk kita proses pembelajaran kita. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang lain yang nak berkongsi sebenarnya dia juga ada pengalaman berhadapan dengan atau dia ada pengalaman peribadi ataupun yang terlibat dengan penagihan ni. Mungkin kawan-kawan yang lain boleh berkongsi, silakan. Jika ada kawan-kawan ke. Fatin Amanina ada di talian? Fatin Amanina ada di talian? Ada cikgu. Fatin ada pengalaman tak bersama orang yang kecanggih ini? Saya tak adalah pengalaman sebanyak Izwan, tapi apa yang saya boleh share waktu saya praktikal dekat satu college di Negeri Sembilan, di mana klien saya mengambil dadah kerana dia stres dengan pembelajaran, dan dia menyatakan juga benda tu daripada faktor kawan-kawan. Maksudnya kawan-kawan rasa kau try lah, maksudnya macam merokok lah pada asalnya. Kita try so lama-lama dia menyebabkan ketagihan. Dan waktu saya diploma pun saya pun tak sangka di mana banyak isu yang saya terima daripada klien-klien yang melibatkan banyak pihak polis. Dan waktu kami praktikal di college tersebut juga, di mana kaunselor tersebut lah, which is penyelia kami lah waktu selian kami, dia menyatakan kami merupakan batch yang pertama, maksudnya ramai student college datang nak berjumpa dengan kaunselor sebab kaunselor yang maksudnya kaunselor dekat Unity tu sendiri, alamak dah terkeluar college.
Cikgu tak dengar apa dia. Apa cakap apa tak dengar, tak Dekat dengar. college tu pun kaunselor tu katakan bahawa sebelum hello, dengar kan? Ya, cikgu dengar. Baru dengar, tadi tak dengar. Maksudnya sebelum ni kaunselor tu menyatakan bahawa dia sendiri tak tahu isu-isu klien, maksudnya isu student dia sendiri sampai tahap tu. Sampai pihak HEP pun menyatakan bahawa isu dekat polis tersebut Macam tempat kes dia orang sampai terlibat. pergi hotel bawa Fatin, kes yang apa dadah tu, dia ambil dadah apa ya kalau dekat college? Kalau dadah, kes dadah tu, biasanya dia ambil dadah jenis apa tu Fatin? Oh, syabu lah sebab dekat situ macam apa yang saya boleh katakan dekat situ pun salah satu faktor sekeliling, maksudnya kawan-kawan dekat situ, kemudian faktor environment diorang tu macam bukan, sebab dia kuliah swasta kan, jadi potensi untuk terlibat tu sangat-sangat tinggi lah, macam tu. Dan pada asalnya pun saya takut juga nak berhadapan dengan isu tu, tapi sebab kita praktikal kan, kita berperanan sebagai kaunselor pelatih, jadi kita cubalah tanya ataupun lakukan yang sebaik mungkin lah. Walaupun pada awalnya waktu sesi pertama pun saya agak terkejut bila dia menyatakan benda tu, dan dia sendiri kata kalau sebab dia panggil saya Miss, so dia kata kalau Miss nak tengok saya punya dadah pun boleh, saya boleh tunjukkan. Jadi waktu lepas sesi tu saya terfikir, sebab kita kan tak boleh nak orang kata menceritakan sesuka hati isu klien, tapi sebab atas dasar saya kaunselor pelatih, jadi saya juga memerlukan tunjuk ajar daripada penyelia saya lah untuk orang kata peringkat ataupun flow yang seterusnya macam tu. Maksudnya kita terikat juga dengan etika kerahsiaan tu kan? Ya betul. Dia macam Fatih bila berhadapan dengan isu macam tu, lepas tu siap nak tunjuk lagi tu, so apakah tindakan Fatin untuk sesi seterusnya? Okey, waktu saya lepas tu dia katalah dia stres, lepas tu dia kata faktor pengaruh kawan dia kata best cuba ni, tak ada rasa stres ke, tak ada rasa, maksudnya benda tu akan heal lah, macam kita belajar. Dadah kan ketenangan yang ataupun kemanisan yang sementara, tapi dia menyebabkan kesulitan yang selamanya. Kalau kita once kita dah terjebak dengan dadah, benda tu akan hilang, tapi dia based on diri kita, macam mana kita tindakan kita, macam mana kita hadap sebab kadang kita rasa kita okey, tapi sebab pengaruh kawan, environment kita yang tak okey, benda tu secara tidak langsung boleh menyebabkan diri kita pun boleh terjebak lah. Dan kalau kita dalam Islam pun ada menyatakan bahawa kalau kita kawan dengan orang yang menempuh bisnes dia. So nasihat lah dekat kawan-kawan semua ataupun just sharing je, which is walaupun kita bukan nak cakap manusia tu tak baik, tapi faktor kita ataupun pengaruh kita akan menyebabkan kita akan menjadi sesuatu yang tidak disangka lah, walaupun orang anggap kita baik, tapi kalau kita once ada terjebak dengan sesuatu perkara tu, so kita pun kadang-kadang rasa macam kesal, tapi benda tu orang kata tak boleh buat apalah. So based on diri kita macam mana. Sebab dekat U ni sebenarnya banyak je benda tu. Waktu saya diploma pun ada je budak tahfiz qiraat yang ambil dadah tu, sebab diorang kena hafaz Al-Quran. So dengan dadah tu mereka dapat sesuatu ketenangan lah, sebab pressure kan. Maknanya memang kalau pengalaman Fatin sendirilah, kalau kata mereka ni dapat rawatan, untuk kita nak maintain dia tu, apa elemen yang paling penting untuk kita pastikan bahawa klien kita dikekal dalam rawatan dan bebas daripada dadah? Okay, first thing first, sebab individu Kerana Fatin lain macam tak clear.
hancurkan tu kawan dia, kawan dia mari tu dia kulit so kita hancurkan. Oh. Hello, dengar tak suara saya? Sangkut-sangkut lah Fatin. Fatin ada lagi bersama kita? Biasalah ini masalah utama lah dalam kita internet kadang-kadang naik down. Tapi dari pengalaman Fatin sendiri, Fatin pernah bersama-sama kalau kita berkongsi dengan apa-apa perkongsian Fatin tadi, Fatin berkongsi bahawa dia pernah bersama-sama dengan klien yang juga terlibat dengan dadah, iaitu jenis ais ataupun syabu lah bahasa saintifik dia, bahasa dia iaitu ais, syabu. Yang mana kita lihat bahawa pelajar ni biasanya ambil dadah ni disebabkan faktor tekanan belajar itu sendiri, dan yang kedua adalah disebabkan oleh faktor environment atau kawan dia. So kawan itulah yang dapat mempengaruhi seseorang itu mengambil dengan dadah. Okey, terima kasih cikgu rasa satu pengalaman yang baik dengan Fatin. Kita dengar lagi seorang, kalau ada lagi sahabat-sahabat kita ada pengalaman. Asma ada kat sini? Asma ada ke? Okey, Asma tak ada Nur Atika ada di talian? Nur Atika? Nur Atika ada di talian? Ada. Kita dengar Nasrul Zaman. Nasrul Zaman ada di talian? Nasrul ada, Nasrul? Okey, kita dapat diskusan. Farah Riha. Ada Farah Riha? Ada di talian? Okey, lainnya. Okey, kita dengar daripada Najibah. Najibah ada, Najibah? Ada saya cikgu. Najibah. Najibah macam mana? Pernah ada pengalaman? Nak kata pengalaman macam banyak sangat tak adalah, tapi macam saya pernah juga orang yang macam yang ambil dadah ni, kalau macam pernah tengoklah juga dia punya obat untuk nak kawal dia punya ketagihan tu, yang metadon tu. Maknanya Najibah pernah tengok macam mana rawatan terapi gantian metadon tu dilakukan kepada pesakit dadah ni kan? Tak, pernah tengoklah dia punya botol metadon tu macam mana. Dekat mana Najibah nampak tengok benda tu? Sebab macam lah juga orang dekat macam sekitar rumah saya ni macam dia ambil benda macam tu. Lepas tu Najibah follow dia dari belakang ke, tengok dia ambil yang metadon tu? Tak ada follow dia dari belakang, tapi macam nampak dia macam botol tu apa semua. Dia minum ke macam mana? Minum tu saya tak pasti. Okey, Najibah dah buat ke assignment dah buat assignment kumpulan yang pergi temuduga pegawai pemulihan? Buat dah. Dah buat dekat mana Najibah buat? Kita orang dekat Kedah, ADK Kedah. Oh, ADK Kedah. So Najibah terlibat secara langsung ataupun macam mana dengan temuduga tu? Tak, saya tak terlibat. Cuma kita orang hari tu sebab time temuduga tu dia bertemu dengan kelas.
So kita orang macam bagilah yang lain masuk kelas, yang lagi yang selebihnya masuk interview untuk AADK ni. So dalam kumpulan Najibah siapa yang terlibat? Hari tu yang terlibat Nur Atikah, Sofia, Aziz dengan Alisha. Alisha So kita tanya Aziz Aziz ada di talian? Aziz ada di talian Aziz? Ya, cikgu. Aziz, so boleh cerita sikit pengalaman awak temuduga pemulihan tu, pegawai pemulihan di Kedah AADK Kedah. So Aziz, apa dapatan Aziz? Dapatan, saya tanya soalan yang ni lah. Saya tanya kebanyakan model rawatan tu yang mana paling berkesan. Lepas tu dia bagi tahu relapse prevention ni lah paling berkesan. Oh, relapse prevention paling besar. Aziz, bila berkongsi dengan kawan-kawan Aziz? Dia kata kalau penagih dadah ni masuk AADK kan, dia akan dirayang sebagai pesakit. Jadi untuk elokkan dia daripada menagih dadah semula tu, dia bagi tahu relapse prevention ni macam ke secara kasar saja. Tak detail sangat lah. Secara kasar tu macam mana Aziz? Boleh Aziz berkongsi sikit? Dia kata kebanyakan AADK lain guna kaedah spiritual apa semua kan. Kalau yang ni lebih kepada macam ke yang cikgu terangkan tadi lah, dia ada tahap-tahap dia kan. Mana tahap-tahap dia macam stabilization tadi itulah. Yang tu lah. Tadi Aziz ada kata kalau kata program yang paling baik dalam merawat pesakit ni lah, kita panggil pesakit lah adalah maintenance and relapse prevention. Boleh bagi satu je teknik yang digunakan di AADK Kedah sebagai modul rawatan relapse prevention ni? Silap saya dia ada sebut pasal modul Isra'. Isra', okey. Modul Isra' tu modul Islam. Yang tu saya tak ingat dari kabar ganda, tapi cikgu boleh tanya Pia kot sebab dia lagi faham. Pia Pia ada di dalam talian, tak apa kita belajar sebab kadang-kadang bila kita kait-kaitkan benda ni kita akan lebih faham kita punya nota tu. Okey. Okey, Pia ada di talian. Aziz boleh nombor ni siapa Aziz? Pia. Ada. Okey, Pia. Ya. Boleh dengar Pia? Pia ke? Ya. Sofia. 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 Dengar Sofia. Okey Sofia, boleh berkongsi sikit apakah program maintenance dan relapse prevention yang dilakukan di AADK Kedah? Sorry cikgu. Boleh tak? Boleh. Sofia dengar suara cikgu? Okey. Okey Sofia, tadi kawan kamu kata kamu terlibat untuk menduga. Boleh tak berkongsi dengan kawan yang lain apakah model yang digunakan untuk relapse prevention untuk pesakit yang terlibat dengan dadah ni? Yang saya tanya soalan tu first pas kesesuaian model, lepas tu dengan keberkesanan. So dia ada share lah model-model yang digunakan. Kalau nak ikutkan keberkesanan dia tu, dia tak kata satu model tu berkesan. Tapinya keberkesanan tu tengok kesesuaian kes yang dialami oleh klien tu. Kalau kata dia isak dadah disebabkan mungkin disebabkan dia stres dengan kerja dia ataupun burn out dan sebagainya yang menyebabkan dia ambil dadah tu, mungkin model yang sesuai digunakan model cikgu. Baik. Model psychosocial. Okey. So model psychosocial ni dia ada banyak lah dalam tu. Dia ada sentuh pasal
kekeluargaan, kerjaya, kesihatan dan sosial. Kalau macam kita guna model yang berbentuk spiritual atau keagamaan sahaja, dia punya keberkesanan dia tu kurang sikit lah. So mereka kena betul-betul tahu apa kes yang klien tu hadapi yang menyebabkan dia ambil dadah, and then mereka link dengan model yang sesuai lah. Sebab bagi AADK kat situ, Tuan Hafizi tu cakap dia tak semestinya satu model sahaja diguna pakai kat atas klien tu. Dia kena pelbagai model lah. Maknanya bukan maksudnya dekat sini seperti yang kita tahu lah, untuk nak menjadikan rawatan relapse prevention ni lebih berkesan, jadi kita kena pelbagaikan modul, bukan saja modul spiritual, juga kita gabungkan dengan psychosocial jugalah. Betul-betul. Tapi yang penting adalah kalau kita nak tengok keberkesanan model ni, kita kena fokus kepada apa masalah ataupun trigger klien tu terlibat dengan dadah. Jadi bila kita faham punca dia, baru kita bagi model rawatan. Macam tu ke Sofia? Betul-betul. Yang tu yang dia cakap. Okey, maknanya kalau kita tengok model prevention yang dilakukan adalah bersifat menyeluruh lah dalam psikososial. Okey, Sofia, boleh tak bagi satu aktiviti yang dilakukan dalam model psikososial? Aktiviti. Maksudnya program-program yang dia buat dalam model tu kan? Betul, program atau aktiviti. Macam berkaitan dengan, saya ada tanya juga detail berkaitan dengan setiap model tu. Dia tak pergi secara detail sangat lah, dia pergi secara graf saja. Macam dia dah bagi tahu dalam model psychosocial tu apa yang ditekankan. Yang tu sahaja. Apa yang ditekankan dalam model psychosocial tu? Cuma dia bagi tahu yang tentang yang saya cakap tadi lah, yang rawatan terhadap kesihatan, kerjaya, sosial dan kekeluargaan. Maksudnya kalau kekeluargaan tu mungkin kita dia bukan terhadap klien saja, tapi dekat klien tu juga macam mungkin sokongan moral daripada keluarga klien tu kurang, so dia buat penekanan jugalah terhadap aspek kekeluargaan tu, supaya nanti bila dah habis kata habis rawatan pemulihan tu, so nanti klien tu masih masih dapat lagi sokongan daripada klien tu untuk dia terus ataupun dia nak elak daripada relapse berlaku lah. Kadang-kadang relapse ni berlaku mungkin disebabkan persekitaran dia juga, macam dia kekurangan perhatian dan sebagainya, and then dia akan berbalik kepada kawan-kawan yang dulu yang menyebabkan dia terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni. Maknanya kalau kita tengok dalam psychosocial ni, untuk relapse prevention yang dia banyak gunakan adalah fokus kepada juga family support tu lah. Sebab kalau macam family support tu kurang, jadi klien ni akan kembali balik kepada kawan dia yang lama tu untuk dapat support, dan akhirnya dia terjebak balik dengan dadah. Macam tu kena cuba faham. Betul-betul. Maknanya dalam psychosocial ni, apa yang penting adalah pemantapan diri klien tu sendiri, dan kedua social support daripada family itulah yang penting. Betul-betul. So dalam family support tu, apa yang dia bagi, apa yang sebenarnya yang dia bagi saranan kepada family tu? Itu dia tekan. Dia cuma pergi secara detail sahaja. Dia pergi sepit je lah. Betul. Baik, terima kasih kepada kumpulan Sofia Azmi. Kita akan tanya lagi sebab kita boleh faham. Kalau kita tengok modul pun dalam kita tengok share sikit. Kalau kita tengok pun di dalam business model pun di dalam middle late recovery ni kan, kalau kita tengok dalam late recovery ni pun dia banyak menyentuh berkaitan dengan address long term psychological dan juga family issue. So dalam AADK Kedah untuk relapse prevention dia menggunakan teknik psychosocial, di mana dia menggunakan psikologi untuk menaikkan jati diri klien, dan pada masa sama family issue iaitu social support daripada family. Family support juga penting supaya klien tadi tidak kembali kepada rakan yang lama yang akhirnya terjebak kembali kepada relapse prevention. Ini salah satu yang kita boleh faham, dan ada pembelajaran cikgu adalah kita bincang pasal nota, dan pada masa sama kita akan lihat balik supaya kita akan lebih faham lah nota ni bagaimana teori ni berfungsi dalam dunia realiti yang sebenar. Baik pelajar, cikgu bercadang untuk berhenti setakat sini dulu. So insyaAllah kita akan sambung kalau tiada apa hari Rabu. So pelajar-pelajar pastikan ada di depan pada depan skrin untuk cikgu sebut nama,
dan cikgu lebih suka bincang pengalaman-pengalaman yang sedia ada. So pelajar jangan risau, cikgu tak akan tanya soalan-soalan yang memang pelajar tak boleh nak jawab. Jadi cikgu akan lebih tanya kepada pengalaman-pengalaman lepas dan macam mana cikgu akan kaitkan dengan nota kita supaya akan lebih faham dan pembelajaran kita ni akan nampak lebih sinergi. Sinergi maknanya ada banyak energi yang masuk. Jadi akan lebih buat pemahaman kepada kita. Dan cikgu rasa setakat ini dulu. Jadi kita tundakan perjumpaan kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.